Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 11. Muka surat 11 baris ke-8 daripada bawah. Muka surat 11 baris ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan barang yang lazim, barang yang wajib engkau meninggal akan barang. Dan barang yang lazim, barang yang wajib, yang mesti engkau meninggal akan dia ni ataf pada kata terdahulunya, barang yang wajib atasmu mengerjakan dia. Barang yang wajib atasmu mengerjakan dia. Dan barang yang lazim, barang yang wajib engkau meninggal akan dia, yakni kemudian wajib atasmu bahawa belajar barang yang lazim, yakni barang yang wajib engkau meninggal akan dia akan barang. Mana barang yang lazim, barang yang wajib engkau meninggal akan dia, bayang dia daripada segala yang ditegah, segala tegah oleh syarak supaya engkau tinggal akan dia, yang demikian itu, yang demikian barang yang lazim engkau meninggal akan dia. Dan jika tiada engkau belajar, dan jika tiada engkau belajar akan barang yang wajib engkau mengerjakan dia, dan tiada engkau belajar barang yang lazim, yang wajib engkau meninggal akan dia. Dan jika tiada, yakni tiada engkau belajar barang yang wajib atas engkau mengerjakan dia, dan tiada engkau belajar barang yang lazim, barang yang wajib engkau meninggal akan dia, maka betapa, macam mana engkau mengerjakan dengan ta'ah yang tiada engkau ketahui akan dia, akan ta'ah tiada engkau ketahui apa ia, apa ta'ah tu, apa ia, apakah sesuatu yang dinamakan ta'ah. Dan betapa ia, mana betapa kelakuan untuk mengerjakan ketaatan tu, maka betapa wajib bahawa engkau perbuat, atau betapa engkau menjauhkan ma'asi yang tiada engkau ketahui bahawa sebenarnya ia ma'asi itu maksiat, hingga jatuh, hingga jangan jatuh, jangan berlaku dirimu di dalamnya, di dalam ma'asi. Dan barang yang lazim engkau meninggal akan, ini sambungan ilmu yang kedua, yang wajib didahulukan atas ibadah. Ilmu yang kedua yang wajib didahulukan atas ibadah, yang mana terdahulunya Mazali menyatakan wajib engkau dahulukan ilmu atas ibadah kerana dua perkara. Yang pertama, supaya ibadah kamu berhasil jadi, dan supaya ibadah kamu sejahtera, selamat daripada perkara-perkara yang membatalkan pada ibadah.
Itu kerana yang pertama, kenapa kau wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Kerana yang kedua, supaya takut kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benar takut. Sebab orang yang berilmu lah orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kalangan hambanya oleh orang-orang yang berilmu. Jadi wajib dahulukan ilmu atas ibadah supaya engkau takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan Allah dengan bahawa berpegang dengan akidah yang sebenar, terpelihara daripada pegangan yang terpesong. Takut akan Allah dengan bahawa mengerjakan suruhan sebagaimana diperintah. Takut daripada mengerjakan suruhan tapi tak betul dengan cara diperintah. Takut akan Allah dengan bahawa hati sentiasa bersifat dengan sifat yang baik. Takut akan Allah dengan bahawa terpelihara hati daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak. Ini orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan Allah dengan bahawa berpegang dengan akidah yang sebenar. Takut akan Allah dengan bahawa terpelihara pegangan daripada pegangan yang salah. Ini orang yang takut akan Allah. Adapun orang yang tidak mendahulukan ilmu atas ibadah, dia okey je. Pegangan betul ke, pegangan salah ke, tak tahu hak mana pun, tak jelas pun. Ini orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut akan Allah ni, dia akan memastikan bahawa ibadah yang dikerjakan tu sebagaimana yang diperintah oleh syarak. Takut mengerjakan ibadah dengan cara yang salah. Ini orang yang takut. Orang yang berani janji buat je. Janji buat je. Janji semayang, janji berjemaah, dah semayang sama, nak dapat fadilah 27 berjemaah sama. Pasti tak kita buat tu bertepatan. Betul ke tak betul, tak apalah, janji kita semayang. Ini orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut akan Allah ni sentiasa bersifat dengan sifat kepujian, terpelihara daripada sifat kekejian. Adapun tanpa ilmu tasawuf, sifat kepujian pun tak kenal, sifat kecelaan pun tak tahu, dan sifat hati macam mana. Hati riak, hati ujub, hati takabur, hati asap macam mana. Ada tahu belaka waktu tu. Waktu orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Kerana yang kedua, supaya takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benar takut. Sebab tu dalam kitab Minhaj ni, sampai ke Aqabah yang kelima, Aqabatul Bawa'is, pergi kepada bicara khauf dan raja'. Dia dalam kitab Minhajul Abidin, sekarang kita Aqabah yang pertama, Aqabatul Ilmi, bonggok peringkat yang pertama ilmu. Dia ada 7 bonggok, 7 peringkat dalam kitab Minhajul Abidin. Aqabah yang kelima, Aqabatul Bawa'is, yang mendorong, yang membangkit kita kepada mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan suruhan zahir dan batin dan meninggalkan larangan zahir dan batin, yang menjadi pembangkit, pendorong kepada mengabdikan diri akan Allah, khauf dan raja'. Tapi Imam Ghazali mulai bicara khauf dan raja' ni apabila betul bagimu jalan. Panjang, barulah pergi kepada khauf dan raja'. Bagi pada khauf dan raja' dimulai dengan apabila betul bagimu jalan. Itu pertama-tama Imam Ghazali tekan ketika membicarakan khauf dan raja' ni, Aqabah yang kelima. Apabila betul bagimu jalan, barulah pergi kepada khauf dan raja'. Takut akan Allah dan harap akan rahmat dan keampunan Allah. Makna apa? Jalan tu pasti betul. Jalan akidah betul, jalan fiqh betul, jalan tasawuf betul. Barulah pergi kepada
khauf dan raja. Tapi kalau jalan tak pasti betul ke tak betul, tak ada khauf, tak ada takut akan Allah, dan tak ada raja, tak ada harapan. Nak takut akan Allah, betul bagimu jalan, kata Imam Ghazali. Nak harap akan rahmat Allah, nak harap akan keampunan Allah, apabila betul bagimu jalan, barulah ada harap. Kalau jalan tak betul, ilmu tidak diutamakan, tak ada harap, dipanggil umniyah, dipanggil. Bukan raja. Dia ada khauf, dia ada raja. Raja ni harap akan rahmat dan keampunan Allah. Nak ada harapan, betul bagimu jalan, ilmu terlebih dahulu. Tapi kalau jalan pun tak betul, harap akan rahmat dan keampunan Allah, itu bukan raja, itu dia panggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Angan-angan Imam Ghazali buat bandingannya, nak anak berkahwinnya tidak. Itu contoh. Nak padi semanya tidak. Gitulah. Itu panggil angan-angan. Nak anak kahwin lah. Kita ayah kahwin tau, ambil anak angkat. Dan anak sebenar lah ni, bukan anak angkat. Anak sebenar. Nak anak, lepas tu kahwin ke tak? Tak. Nak patut tunggu macam mana? Nak tunggu jadi macam Siti Maryam. Jadi gitu. Nak anak tapi berkahwinnya tidak. Dia panggil apa? Umniyah, angan-angan kosong. Nak akan harap akan rahmat dan keampunan Allah. Jalan betul ke tak? Jalan akidah betul ke tak? Jalan pekos semayabang betul ke tak? Jalan tasawuf betul ke tak? Tak tahu betul ke tak betul. Itu umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Lepas tu Imam Ghazali mulai dengan apabila betul bagimu jalan. Di akabah yang kelima, akabatul bawais, yang membicarakan khauf dan raja. Jadi sebab yang kedua, wajib dahulukan ilmu atas ibadah supaya takut akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertamanya, supaya ibadah kamu tu berhasil, jadi pakar sah dengan ilmu akidah, dengan ilmu pekoh comel. Sah pakarlah ibadah. Kalau pekoh comel, akidah tak comel, tak pakar juga ibadah. Nak hasil ibadah, nak pakar jadi ibadah, ilmu akidah kena comel, ilmu pekoh kena comel, dan sejahtera ia. Nak selamat ibadah daripada perkara-perkara yang membatalkan pada ibadah, kena comel ilmu tasawuf. Ini wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu yang pertama-tama dalam kitab Minhaj ni, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini pergi pada ilmu yang kedua. Ilmu untuk mengetahui. Ilmu yang kedua ni wajib belajar barang yang wajib engkau mengerjakan dia. Kita wajib bersembahyang. Kita bersembahyang wajib kena lengkapkan syarat utama sembahyang, taharah. Kena belajarlah. Sebab sembahyang ni wajib kita kerjakan akan dia. Dia contoh nanti di bawah, puasa. Puasa tak apalah, tunggu bulan Rejab, tunggu bulan Syakban. Sebab kita belum mengerjakan lagi. Kalau haji, siapa time naik lama lah. Siapa time naik nama, wajiblah kena belajar. Sebab wajib engkau kerjakan akan dia. Sekarang kita belum berkemampuan. Nama belum naik, kita belum berkemampuan, maka tak wajib. Kita berkemampuan, nama naik, wajib kita mengerjakan haji dan umrah, maka wajiblah kena belajar bab haji dan umrah. Yang barang yang wajib kita kerjakan, wajib kita mempelajarinya. Jadi hak wajib kita kerjakan, hak tetapnya adalah sembahyang tiang agama. Wajib kena belajar hak berkaitan dengan sembahyang, berkaitan dengan syarat utama bagi sembahyang itu taharah. Syarat utama bagi sembahyang adalah taharah. Wajiblah kena belajar hak berkaitan dengan bab taharah.
Dan barang yang lazim, barang wajib engkau meninggal akan dia daripada segala yang ditegur supaya engkau tinggal akan dia demikian itu. Hak kita nak kena jaga dalam sembahyang. Perkara-perkara membatalkan sembahyang, kena belajar molek. Perkara-perkara membatalkan taharah, kena belajar molek sebab kita nak menjauhi. Sampai masa puasa, perkara-perkara membatalkan puasa yang wajib kita menjauhi, kena belajar molek lah. Hak perkara yang dilarang, hak kita kena pelajari, wajib kita mempelajari. Dalam bab muamalah contohnya, dalam bab jual beli, dalam bab pinjam meminjam, hutang berhutang, yang wajib kita pelihara adalah riba. Kita kena fahamlah riba tu macam mana. Ataupun sekurang-kurangnya sekarang dengan kemudahan yang ada, sudah dapat kita pilih manakah yang terpelihara kita daripada riba. Kalau kata dia panggil apa? Pembiayaan secara Islami, itu cara untuk menjauhi kita daripada larangan. Mana kita kena tahu sedikit. Bukan tahu secara detail sebagaimana pakar ekonomi Islam, bukan. Tapi dengan pakar ekonomi Islam telah menetapkan macam manakah kita nak memelihara daripada bab muamalah hingga terbabit kepada riba yang haram, yang diisytiharkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala, terpelihara dengan kita mengikuti macam mana pembiayaan secara Islami. Kena tahu sedikit. Sebab apa? Sebab kita wajib kena pelihara. Tambahan pula sekarang ni tak lepas kitanya. Semuanya nak pada pembiayaan. Rumah ke, kereta ke, apa ke. Faham tak ni? Jadi macam mana cara untuk terpelihara daripada larangan riba, larangan Allah iaitu riba? Ilmu kena ada sebersedikit. Bukan ilmu sebagaimana pakar ekonomi itu, bukan. Jadi supaya engkau mentinggalkan akan dia yang dimakan itu. Dan jika tiada, ni panjanglah. Dan jika tiada engkau belajar akan barang yang wajib engkau mengerja akan dia. Dan jika engkau tiada belajar barang yang wajib engkau meninggal akan dia. Itu dan jika tiada tu. Hak permulaannya wajib belajar barang yang wajib engkau kerja akan dia. Wajib belajar barang yang engkau meninggal akan dia. Hak nak buat pun kena belajar, hak nak tinggal pun kena belajar. Dan jika tiada di sini, tiada belajar kedua-duanya. Tiada belajar barang yang wajib engkau kerjakan dia, dan tiada belajar barang yang wajib engkau tinggal akan dia. Kalau tak belajar macam mana? Kata Imam Ghazali, maka betapa sah macam mana engkau mengerjakan dengan ta'ah yang tiada engkau ketahui akan dia akan ta'ah. Apa ia? Apa ta'ah tu? Dan betapa ia? Betapa macam mana mengerjakan ketaatan. Kalau kita tak belajar, nak sembahyang sebenar-benar macam mana? Nak berjemaah sebenar-benar macam mana? Nak bicara bab taharah sebenar-benar macam mana kalau tak belajar? Ini kata Imam Ghazali. Belajarlah bab sembahyang rukun 13. Tu rukun 13. Lepas tu macam mana kita nak berniat? Hak wajib dan berniatnya hak mana? Qasad saja ke? Qasad dan ta'yin ke? Qasad ta'arud ta'yin ke dalam berniat? Dalam berniat ni pula, niat sebagai imam, apabila jadi imam, niat sebagai makmum, bila jadi makmum, apa hukum dia? Jadi betapa kita nak mengerjakan ketaatan kalau kita tak belajar? Sebut niat tu budak-budak umur 7 tahun pandai sebut niat. Hak dalam niat tu, hak wajib dalam niat tu, betapa macam mana? Kalau tak belajar molek.
Akhirnya dalam berniat, hak wajib tak cukup, hak sunat ada. Saja aku semayang subuh 2 rakaat makmum kerana Allah. Oh panjangnya. Saja aku semayang subuh 2 rakaat tunai makmum kerana Allah. Dah fardu subuh, niat dah fardu. Dah memang dah fardu, kita dah qada. Niat dah fardu, dak tak sah, tak ada ta'aruf. Jadi betapa kalau kita tak belajar, betapa engkau nak mengerjakan. Itu dalam bab semai, bab taharah. Betapa kita nak pastikan wuduk kita betul, mandi wajib kita betul, berkaitan dengan suci dan najis betul. Betapa, kata Imam Ghazali, kalau engkau tidak belajar, belajar setakat rukun wuduk tu boleh je lah, mudah je. Pembicaraan satu-satu tu, pembicaraan satu-satu. Bab niat wuduk, hak wajib niatnya macam mana. Basuh muka, oh basuh muka payah apa? Yelah basuh muka payah apa? Tapi terkadang bulu yang tumbuh dalam kawasan muka tak basuh-basuh pun. Ni orang perempuan, dia punya sekbeng dia panjang, izar dia panjang ni, sekbeng dia panjang ni. Ni, sekbeng duduk mana ni? Ni kawasan muka ni, bukan kawasan kepala. Ni sekbeng ni. Kenal sekbeng? Sekbeng ni, sekbeng. Izar dia panggil ni, sekbeng. Dia panggil tali tudung dalam kitab Jawi lama. Ha ni, sekbeng. Sekbeng tumbuh mana ni? Ni kepala ke muka ni? Muka. Wajib dia basuh. Sekbeng opang masa pakai tudung, ibu mana sekbeng? Di ibu belakang. Masa wuduk keluar ke dak? Dak, tak sah wuduk. Ya, pandai. Itu contoh betapa engkau nak mengerjakan kalau engkau tidak mengetahui. Nampak mudah. Allah bercerita basuh muka. Betul lah basuh muka. Tahu kawasan muka? Tahu kawasan muka. Lepas tu kalau bulu yang tumbuh dalam kawasan muka, kena basuh lah. Kalau lelaki gok misal janggut, kena basuh lah. Sebab janggut tumbuh di dagu. Dagu tu muka. Dagu tu masih lagi kawasan muka. Jadi janggut wajib kena basuh sebab tumbuh di muka. Tak apalah. Dah sekbeng tumbuh mana? Ni sekbeng ni tumbuh mana ni? Muka ke kepala sini ni? Muka. Lepas tu sekbeng buh mana masa pakai tudung? Memang perempuan buh belakang. Tak ada orang perempuan pakai jilbab, sekbeng dia keluar. Pelik dia orang lah. Dan kalau perempuan, dia sekbeng dia keluar jolok gitu, berdosa ke tak? Itu bukan aurah, itu muka. Dalam semayang, dia buat pelik lah. Tak ada orang buat gini. Buat gini orang kata tak berapa nak sihat lah. Dia pakai telekung semayang dia, sekbeng keluar habis ni. Panjang ada, rambut dia panjang. Rambut dia pas ke pinggang, sekbeng dia pas ke pinggang, dia pulu depan ni. Sah tak semayang? Sah lah. Sebab itu bukan rambut kepala aurah. Itu bulu muka bukan aurah. Ada. Jangan buat gitulah. Orang kata, orang panggil apa? Panah tu. Panah beramal berkali. Awak keluar sekbeng. Tapi kalau awak keluar gitu sungguh, kalau kata Allah tak sedar ada rambut sorak. Tengok dulu rambut tu tumbuh mana. Kalau rambut ni kepala, kalau rambut tarik mana tarik. Sekbeng, tak ada masalah lah semayang sah. Sebab itu bukan kepala, itu bukan aurat, itu muka. Wajib kena basuh ketika berwuduk. Ramai mana orang perempuan yang saya jumpa tak basuh pun sekbeng ketika basuh muka. Tak ada ni. Betapa engkau kerjakan, kata Imam Ghazali. Nak sucikan daripada najis. Betapa nak sucikan daripada najis. Najis pun kadang-kadang tak kenal. Hak najis kata tak najis. Hak tak najis dia kata najis. Jeluak budak najis, dia kata tak najis. Sebab susu keluar tu tak berubah lagi. Air dia basi budak-budak tu tak najis, dia kata najis. Ni belik orang panggil. Budak jeluak keluar susu yang tak berubah-berubah pun daripada susu asal. Tak ada jadi basi ke susu, tak ada. Tak najis dia kata. Dia pun ambil tisu, dia lap belak. Najis, kenapa tak najis? Sebab dia keluar daripada maidah, daripada perut besar. Budak isap susu tu sedawa dah.
Tapi bila dukun tak kena cara, siku kita tekan dada budak tu, dia akan jeruak. Jeruak yang keluar tu najis. Oh, dia bakal lap gitu je. Latar najis. Nanti kaki basah lepas berwuduk, pijak latar najis. Di kaki ada najis. Semayang serta najis. Air dia basi budak tidur nganga tu, tu bukan najis tu. Dia kata najis pula. Tu kotor bukan najis. Tak wajib basuh, sunat je basuh. Kenalah barang najis. Betapa nak menyucikan najis. Betapa nak menyucikan najis. Macam mana cara menyucikan najis? Tak kena cara, tak kena disuci. Walaupun latar tu kilat sekalipun. Sungguh ni kadang-kadang tugas basuh najis ni orang lelaki, bukan orang perempuan. Tapi kerjasama, bahagian tu orang puan buat. Dia tak ui suami dia buat, tak arak dia kata. Dia nak buat, tak apalah, kerjasama. Tapi suami nak serahkan tugas asal, tugas dia kepada isteri yang buat. Kena pastikan isteri tu pandai menyucikan najis. Ada kaifiah dia. Sebab tugas suami tu. Suami nak serah pada isteri, okey je. Tapi kena pastikan isteri tu diajari terlebih dahulu. Kena ajar ke dia. Bukan serah tugas kepada isteri, serah tugas kepada pembantu rumah. Pembantu rumah tu orang luar tu. Orang Indonesia contohnya, dia belajar agama tak di negara dia nya, pandai dia bab agama. Nak serah tugas basuh najis kepada pembantu rumah pula. Ajar tak cara menyucikan najis. Kita nak semayang ni, pakaian nak kena suci, lantai tempat kita pijak nak kena suci. Macam mana? Betapa nak pastikan taharah ni kalau tak belajar. Kalau bab haid dan nifas pula, betapa nak pastikan masa manakah kita gugur kewajipan semayang, masa manakah kita wajib bersembahyang. Betapa nak pasti ni hukum hakam. Haid nifas gugur kewajipan sembahyang. Suci sahaja berkewajipan sembahyang. Suci ni waktu mana? Di hujung waktu sembahyang. Belum sempat mandi, waktu tu habis. Macam mana nak buat dengan sembahyang yang belum sempat kita sembahyang kerana baru nak mandi wajib, waktu sudah habis? Macam mana nak buat? Kena qada kembali sembahyang tu. Sebab apa? Sebab di hujung waktu sudah cukup syarat wajib, iaitu suci daripada haid dan nifas, kering. Mandi wajib itu suci dah besar. Yang mewajibkan sembahyang bukan suci daripada hadas besar. Yang mewajibkan sembahyang suci daripada haid dan nifas, kering dia mewajibkan. Mandi wajib, suci daripada hadas besar tu syarat sah. Belum sempat kita menyempurnakan syarat sah, waktu habis, kena qada untuk waktu tu. Kalau suci dia waktu asar, sembahyang mandi sembahyang asar tunai, zuhur kena qada. Suci haid, suci nifas waktu isyak, mandi sembahyang isyak tunai, maghrib wajib kena qada. Sebab waktu tu waktu boleh himpun. Kalau kita jamak contohnya, tapi ini bukan jamak, tapi cerita waktu boleh himpun. Betapa kita nak pastikan kita tu tahu masa mana kau kita berkewajipan. Suci dah, tunggu satu waktu. Suci dah, tunggu satu hari. Suci dah nifas, tunggu 40. Tu semua tu balik awal belaka tu. Jahil sangat-sangat. Tinggal satu sembahyang, nama tercatat pintu neraka dah. Lepas tu taubatnya tidak, buat amal sunat. Orang apa ni? Banyak cantik. Tu kan ada ayat dia tak? Kena ada ayat gitu. Banyak cantik. Sembahyang sunat, baca Quran, berzikir. Sembahyang cukup gedak tiang agama. Ni betapa ni semua ni kalau tak belajar. Tak tahu. Ini jahil yang tidak dimaafkan, ni fardu ain. Tapi dia rasa dia buat amal dia tu Tuhan terima dah. Itu tipu dari syaitan dalam rupa kebajikan. Sungguh ramai mana orang perempuan lepas belajar ni baru tahu tinggal semayang.
Orang kerja jabat pula kering hit. Siang hari tu kering dah. Zuhur tak semayang, asar tak semayang, balik malam barulah mandi semayang maghrib isyak. Zuhur asar tak mandi lagi dia kata. Tak mandi lagi. Suci tak lagi, kering tak lagi, kering wajib dah. Lepas tu tak ada tempat nak mandi. Allah itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Cutilah separuh hari. Wayak kebah sebab tak ada tempat mandi di Jabat ni. Saya nak semayang Zuhur asar tak kebah. Takkan dakwi kita nak balik semayang. Lagipun bukan tiap-tiap hari, sebulan sekali je. Sebulan sekali pun bukan semestinya suci haid tu tengah hari. Suci setengah hari, suci sebelah malam. Suci sebelah malam lepaslah, lepas tu duduk rumah. Kadang-kadang je bukan sokmo. Kalau kata memang tiap siang hari sokmo pun sekali pulang je. Ke haid 2 kali sebulan. Sekali sebulan je. Kena mandi, kena semayang. Tadi macam-macam alasan pula payah. Company besar tak ada tempat mandi. Allah, company besar tak ada tempat mandi. Komang lah. Dah tandah ada ke tak? Tandah ada lah. Mandi dalam tandah lah. Dah boleh ke tak? Kenapa tak boleh mandi dalam tandah? Syarat sah mandi wajib. Mandi jangan dalam tandah. Gitu. Ada. Dah comel ke tak? Comel tak comel. Sebab dalam tandah. Tapi tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Mandi dalam tandah. Pada ni. Bayangkan lama mana kerja seumpama tu. Zuhur asar tinggal. Zuhur asar tinggal. Ada pula. Dia balik malam, dia mandi, semayang maghrib isyak, dia qada zuhur dengan asar. Ada. Ni sebenarnya jumpa. Dia qada zuhur dengan asar. Kenapa qada zuhur dengan asar? Sebab tadi siang hari wajib dah semayang zuhur asar. Pandai dah tu. Ada orang yang tak pandai, dia tak tahu wajib. Dia ingat ke tak wajib sebab dia belum mandi. Tu jahil sangat. Jahil sangat. Belum mandi maka tak wajib. Jahil sangat. Bukan mandi itu mewajibkan semayang. Suci haid dan nifas kering itu mewajibkan. Bukan mandi. Hak ni dia qada. Malam tu zuhur dengan asar. Kenapa qada? Sebab siang hari tadi wajib semayang zuhur asar tu. Kenapa kamu tak semayang dah tahu dah wajib? Alasan tak ada tempat nak mandi itu bukan alasan. Dia qada. Dia panggil taubah ke tak? Tak panggil taubah. Sebab apa? Qada tu rukun taubah. Menyesal ke tak tinggal zuhur dan asar? Akan datang azam ke tak tidak akan mengulangi. Akan datang buat pula. Kalau suci siang hari, zuhur asar tak sembahyang tunai. Balik rumah, waktu maghrib bawa qada zuhur asar. Waktu tak ambil taubat, nama masih tercatat di pintu neraka. Sebab tak ambil taubat lagi tu walaupun qada. Qada tu salah satu dari rukun taubat. Tapi kena lengkap rukun taubat, barulah nama tu terpadam di pintu neraka. Ada kok pesen tu. Pada ni. Saya pernah mengajar perkara ni di pejabat. Orang puan ramai. Lah mu tengok aku tengok mu. Kamu tengok aku, tengok mu. Sebab apa? Supaya je. Semua ni supaya je. Orang lelaki hebat. Orang lelaki hebat dianya. Bini dia kerja juga jabat. Lepas tu bini dia macam mana? Dah tahu pula dia kata. Dah tahu apa tanggungjawab suami. Kena pula tu suami orang lelaki ni rasa sedap bahagian dia. Dia bini kerja jabat juga. Ada macam nak isteri. Bukan hadiah. Suami sebab suami bertanggungjawab. Ni betapa kau tak belajar molek. Tinggal semayang mani-mani. Tua-tua buat amal sunat tu tak tadi. Banyak cantik. Semayang tak cukup buat amal sunat. Tuan takkan terima. Tiap agama tak cukup. Ni betapa kata Imam Ghazali. Jikalau engkau tidak belajar ni, hak berkaitan dengan perkara yang wajib engkau kerjakan. Ini bab taharah ni kena jaga molek. Ni orang belajar-belajar kemudian ni bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Belajar fardu ain, bab fardu ain ni tak sempat nak tengok orang. Sebab apa? Kita ni maknanya syukur sangat-sangat sempat bertaubat sebelum mati. Bayangkan mati dalam keadaan banyak sembahyang ditinggalkan masih hidup.
Kita sanggup menghadap akhirah dengan seumpama tu, sanggup kita menghadap Allah dalam keadaan banyak semua yang ditinggalkan. Nak menghadap Allah Ta'ala ni, ini cerita akidah betul dah ni. Ilmu yang pertama beres, ilmu yang kedua ilmu fiqh ni. Ilmu akidah comel nak menghadap Allah, tapi semayang tak cukup nak menghadap Allah. Bersyukur kerana sempat bertaubat. Nak tengok orang tu dengan orang ni tak sempat nak tengoknya, sebab tinggal semayang ni go. Mazhab Hambali murtad lalu dah, bukan setakat berdosa besar. Mazhab Hambali murtad kafir, tu mazhab Hambali. Ni tinggal semayang orang panggil. Jadi betapa ni hak berkaitan, hak wajib kita kerjakan, kita tak belajar. Betapa kita nak kerjakan. Yang ni kalau cerita bab taharah, cerita bab semayang, cerita bab berjemaah, betapa kita nak pastikan berjemaah kita tu menepati syarat dia. Nak menepati syarat berjemaah. Macam sini tak apalah, sini masjid. Sini masjid. Oh, perempuan buat tabir gitu, okey lah. Kalau surau, tak boleh buat tabir gitu tu. Kena buka. Kalau surau lah. Tabir jarang. Nampak dah orang depan. Nampak satu hal. Boleh pergi tu satu hal. Nampak satu hal. Boleh pergi tu satu hal yang lain. Boleh pergi. Langgar langsir tu akan terbuka lah. Tak boleh gitu. Dia kena buka sungguh-sungguh. Tu kalau surau. Tapi dah masjid tak apalah. Kalau masjid tu bukan kata langsir jarang tu. Bubuh papang pun tak apa. Bubuh plywood pun tak apa. Soh belakang perempuan di belakang tu. Sebab ini masjid, bukan surau. Masjid surau ni lain-lain. Jangan pula reka. Masjid bahasa Arab, surau bahasa Melayu. Dah kena gitu. Oh, masjid bahasa Arab, surau bahasa Melayu. Masjid bahasa Melayu juga, bukan surau aja bahasa Melayu. Memanglah masjid itu bahasa Arab, tapi jadi bahasa Melayu juga. Oh, masjid bahasa Arab, surau bahasa Melayu. Hak tula je. Siapa kata aja hak tula? Masjid, surau. Surau tu musalla. Lain hukum. Tapi tak apalah, itu benda khilafiyah. Tapi betapa kalau kita dah buat molek, kalau kita bermazhab Syafi'i, begitulah. Tapi kalau macam mana surau yang buat langsir tabir seumpama tu, tak apalah. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, sah je. Tapi nak ceritanya, tak apa kemas lah orang panggil. Dah tahu syarat. Ada orang belajar, balik surah, dia pun bukalah sikit. Surah bukan masjid. Buka sikit, marah pula belakang tabir. Buka buat apa? Galak lah dia kata. Galak buat apa? Letak orang tua lah tepi tabir tu, tak ada orang nak tengoknya. Ada orang lelaki galak, nampak tabir terbuka sedikit, dia pun tengok mak haji tua dah. Tak tengok dah lain kalinya. Hak muda duduk jauh sikit. Hak tua lah duduk di tepi hak tempat buka tu. Ada orang buka, dia tutup pula, baloh pula. Ada ni. Ni betapa belaka lah ni. Nak berjemaah, syarat berjemaah. Muafiq masbuk macam mana? Muafiq masbuk pun tak pernah belajar. Jadi betapa engkau nak mengerjakan ketaatan tu. Betapa. Apa ia dan betapa ia. Maka betapa wajib bahawa engkau perbuat. Maka itu dah. Di situ bukan maka, tu dan. Dan bukan maka. Apa ia dan betapa ia dan betapa wajib bahawa engkau perbuat. Dan bukan maka. Dan betapa wajib bahawa engkau perbuat. Nak buat macam mana, kata Imam Ghazali. Atau betapa engkau menjauhkan maasi jikalau engkau tidak belajar perkara dilarang. Jadi betapa engkau menjauhi maasi, maksiat yang tiada engkau ketahui bahawa ia maksiat itu maksiat, hingga jangan jatuh dirimu di dalamnya. Jadi macam mana nak tinggal hak larangan? Dalam sembahyang ada larangan dia, maksiat dalam sembahyang. Kita sebut maksiat ni maasi, kederhakaan, larangan.
Perkara membatalkan itu maksiat lah, dipanggil maksiat lah, larangan. Macam mana kita nak tinggal maksiat di dalam sembahyang? Apa maksiat dalam sembahyang? Maksiat ni tengok perempuan, dan sembahyang mana dia tengok perempuan? Itu maksiat mata. Dalam sembahyang ada maksiat dia. Ada larangan dalam sembahyang ni. Perkara membatalkan sembahyang. Mana contoh kalau mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Syafi'i, apa maksi dianya dalam sembahyang? Contohnya pergerakan yang banyak. Contohnya berdahim. Itu contoh dia dalam mazhab Syafi'i. Tu larangan tu, berdahim. Tapi sekarang ni ramai orang berdahim. Dia tidak boleh memelihara daripada maksiat tu sebab tak tahu. Tapi itu benda khilafiyah lah. Itu perkara khilafiyah. Kalau cerita mazhab Syafi'i, jadi betapa kalau betul-betul kita mazhab Syafi'i, tapi berdahimnya banyak. Berdahimnya banyak. Kadang-kadang subuh-subuh tu bunyi macam-macam. Yelah, ada orang penyakit resdung, macam-macam lah. Jadi bunyi tu. Dan mazhab Syafi'i tak boleh bunyi apa pun. Bunyi mulut tak boleh, bunyi hidung tak boleh. Dah dia resdung pagi-pagi, bersing sekali kau, dia mulalah. Nak. Tak selesa dah lah hidung tu. Dia pun batal semayang. Itu mazhab Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i lah. Tak apalah ni. Mana kalau ada orang buat seumpama tu sebelah kita, biarlah, tak usah duk peduli lah. Tapi nak ceritanya, contohlah macam mana nak tinggal kalau kita nak tahu perkara yang membatalkan sama dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak batal. Mana dalam sembahyang, dalam berjemaah, apa yang kita kena jaga dalam berjemaah, jangan kita lakukan sebagai makmum. Sebagai makmum, apa yang kita tak boleh lakukan? Ada kot kadang-kadang, apa ni bukan maksiat ni. Ni makruh je. Ni bukan maksiat, makruh. Orang lain tasyuk akhir belah kedah, sujud lagi dianya, doa panjang dianya. Dia je banyak hajat, orang lain tak ada hajat. Tapi itu bukan maksiat, itu makruh. Bukan maksiat tu. Tapi nak ceritanya, apalah gitu. Orang lain tasyuk akhir belah kedah, dia duduk doa dalam sujud yang terakhir tu. Tu makruh gitu. Tak buat kerja gitu. Kita banyak doa nak minta. Nantilah sembahyang ba'diyah, sujudlah sejam 2 jam pun. Makmum tak boleh buat gitu. Ada tu imam pula yang buat. Tu imam sujud lama nak terkajang punggung. Makruh seumpama tu. Tu imam tak boleh buat perkara tu. Nak sujud lama boleh. Sebelum takbiratul ihram, tanya makmum ramai-ramai, nanti sujud terakhir boleh tak saya nak doa boleh setengah jam? Contoh makmum kata 2 jam pun boleh tu imam, doa boleh 2 jam. Pada ni makmum izinkan. Mari makmum lain pula, tadi tak ada lagi. Keizinan ramai-ramai tu terbatas. Melainkan tu imam boleh tanya pula seorang tu mari lambat tu. Ayah kamu ni mari lambat ni, boleh tak kamu izinkan saya nak sujud lama ni? Tu imam nak tanya macam mana pula di sembahyang dah. Faham dah, tak ada nak buat dah lah. Pening pula tu imam nak tanya macam mana, tu imam tengah sembahyang. Tak boleh nak buat dah maknanya. Tapi itu bukan maksi, bukan maksiat. Itu makruh. Tak batal sembahyang. Tapi macam mana kita nak jaga dah sembahyang kita ni? Bukan kata hak maksiat, hak membatalkan, hak makruh pun jaga molek. Kena belajar molek lah. Ni hak ilmu yang kedua, ilmu fiqh. Mana hak perkara yang wajib kita kerjakan, perkara yang wajib kita kena pelihara. Jadi kalau tak belajar, macam mana nak kerjakan hak kewajipan, macam mana nak meninggalkan perkara yang dilarang di dalam kita beribadah. Maka ibadah pada syarak itu seperti bersuci, taharah, dan sembahyang, dan puasa, dan yang lain daripadanya, wajib bahawa engkau belajar akan dia dengan segala hukumnya dan segala syaratnya, hingga engkau diri akan dia. Ni bab taharah, bab bersuci, bab sembahyang, bab puasa, bab haji kalau berkewajipan dah, bab zakat kalau kita terbabit dengan perniagaan,
Kena belajar bab zakat, perniagaan. Kita terbabit dengan ternakan, belajar zakat ternakan. Kita tanam padi, belajar zakat pertanian. Kita ada pendapatan, belajar zakat pendapatan. Mana hak berkaitan dengan hak kewajipan kita. Kita kena belajarlah. Kalau kita ni tak ada berniaga apa-apa, tak erti tak apa, itu bukan ilmu fardhu ain. Tapi kalau kita berniaga saja, awal-awal tu bukan hanya belajar macam mana nak berniaga. Belajar juga zakat perniagaan. Orang nak berniaga kan kena belajar gitu, begini nak buat gini, khusus tu. Khusus ni comel lah untuk berniaga. Jangan lupa belajar zakat perniagaan. Sebab kamu sudah mula nak berniaga. Ada ni. Ni berniaga siapa ke? Apa panggil? Mana niaga besar dah zakat perniagaan baru tahu kemudian. Ada ni. Ni hak kewajipan belaka ni. Kalau hak terbabit lah. Kalau hak terbabit dengan zakat tu. Kita hanya terbabit dengan zakat fitrah je. Belajarlah zakat fitrah ni macam mana, niatnya masa mana, nak bayarnya masa mana. Hak wajib kita bayar ni berapa orang hak wajib kita bayar? Anak kita ni ada anak yang balik dah, ada anak yang berdikari dah. Macam nak kira ni. Kena belajar lebih kurang tu. Sebab itu kewajipan kita. Itu setahun sekali. Tahun sekali orang akan ceritalah kekas zakat fitrah tu setahun sekali. Bila kena bayar, mana kena belajar sedikit sebanyak. Hak wajib kita kerjakan, wajib kita kena belajar. Itu je. Hak berkaitan dengan ilmu yang kedua, iaitu ilmu fiqh. Selepas dari ilmu yang pertama, ilmu tauhid. Dan ilmu yang ketiga nanti di hadapan, ilmu berkaitan dengan bab sifat-sifat hati, ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.